واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak, untuk sama-sama kita mengulang kaji 4 halaman pada hari ini, halaman yang ke-37, 38, 39 dan 40. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama panel yang berpengalaman untuk sama-sama mencerahkan permata daripada 4 halaman ini. Al-Fadil Ustaz Muhammad Faizul Azmi, pensyarah daripada Uniza. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan ya, ke sini kali pertama Ustaz di My Quran Time, dan alhamdulillah harapnya terus bersama pada masa akan datang bersama juga Al-Fadil Ustaz Tafizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Safas Bahba. Baik, alhamdulillah. Saya Ustaz, kita dari Tara. Betul. Masya-Allah. Okey, asal orang Kedah dimaklumkan dan macam mana boleh ke terpelanting ke Terengganu tu? Saya bekerja di Universiti Sultan Zainal Abidin. Okey. Dan dengannya Ustaz sedang melanjutkan pelajaran PhD sekarang ini ya, dalam bahagian apa tu Ustaz? Saya sambung dalam akidah dan falsafah. Jadi mohon doa. Amin. Orang soleh kat dalam ni. Allahu akbar. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah, ahlan wa sahlan, dan juga kepada tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio, kumpulan istiqamah untuk kita terus istiqamah. Dan hari ini berbanding dengan ulang kaji biasanya 2 halaman, hari ini 4 terus Ustaz. 4 terus, 4 halaman. Dan apakah halaman tersebut? 37 hingga 40. Kita mulakan sesi kita dengan subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita ingin melihat kepada ayat 231 yang Ustaz Tarmizi baca sebentar tadi Ustaz ya, berkaitan dengan beberapa halaman ini banyak bercakap tentang perundangan keluarga Islam, dan pada ayat ini dimaklumkan tentang istilah fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf, iaitu tahan ya, bertahan dalam sebuah rumah tangga itu dengan cara yang baik, ataupun kalau berpisah itu adalah dengan cara berpisah yang baik ya, bi ma'ruf. Tetapi bila kita perhatikan ayat 231 ini, ma'ruf itu tanpa alif lam ya, berbentuk nakirah. Tetapi kalau merujuk kepada ayat 228, kita melihat kepada istilah walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, ada alif lam kat situ Ustaz ya. Jadi mungkin kalau boleh Ustaz cerahkan peringkat awal ini, mengapa ada alif lam, ada yang tidak ada alif lam, sudah tentu ada hikmah yang tersendiri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi uslub Al-Quran menceritakan tentang menyusun kekeluargaan dalam Islam, ataupun kita kata lebih lengkap, lebih mudahnya adalah sistem perkahwinan. Jadi ma'ruf yang tanpa alif lam ini, kalau dalam istilah bahasa Arabnya disebut sebagai nakirah. Jadi nakirah ni memberi pengertian yang berbentuk umum. Jadi ma'ruf melibatkan semua jenis perkara-perkara yang baik. Maksudnya bercerai yang baik, hubungan yang baik, tidak ada penindasan, tidak ada unsur-unsur kezaliman, kekerasan dan sebagainya.
ini adalah merangkumi ke semua jenis ma'ruf yang kita kata sebagai diiktiraf oleh manusia sebagai benda yang baik. Manakala bagi perkataan al-ma'ruf pada ayat yang sebelumnya itu merujuk kepada perkara yang diketahui yang diketahui secara pasti ataupun yang diketahui dalam agama kita, merujuk kepada hak suami isteri. Contohnya hak suami kepada isteri dan hak isteri kepada suami. Sudah tentulah hak suami kepada isteri itu seperti mana nafkah, menyediakan tempat tinggal, dan perkara yang berkaitan dengan tugas sebagai seorang suami. Manakala hak bagi seorang isteri kepada suami seperti melayan suami dengan baik, menjaga maruah suami dan juga menjaga perihal yang berkaitan dengan agama yang tidak menyebabkan berlakunya nusyuz dan sebagainya. Jadi perkataan al-ma'ruf itu merujuk kepada perkara-perkara yang telah dijelaskan oleh syarak dalam hak antara suami dan isteri ataupun hak di antara isteri dan juga suami. Jadi itu maksudnya alif lam itu membawa kepada istilah ma'ruf dari segi syarak, ya. Manakala kalau bi ma'ruf ini adalah dimaklumi baik secara umum di peringkat manusia, bagaimana ketika terus bertahan dalam sebuah rumah tangga ataupun ketika berpisah, itu yang Ustaz maklumkan tadi, ya. Jadi itu adalah kefahaman bagaimana kita memberi perhatian kepada perkataan ma'ruf tanpa alif lam dalam ayat 231 dan al-ma'ruf di dalam ayat 228 sebentar tadi. Dan bila kita berganjak kepada ayat 232, mungkin kita baca ayat 232 ini berkaitan dengan satu pertelingkahan ataupun perbezaan pendapat, Ustaz, ya, dan akhirnya ada yang berpisah, ya. Kemudian dapatlah berbincang-bincang tu, rasa macam nak kembali semula kan, tapi adalah mak ayah mak kepada si perempuan ke ataupun mana-manalah pihak kata tak payahlah kan, suami kamu ni kan, ataupun yang si bahagian suami pula cakap si isteri itu bukan boleh pakai pun kan, itu dah bagi peluang tak nak kan. Jadi ada perkataan-perkataan begitu. Jadi bagaimana kita menyikapi perkara tersebut, kita baca dahulu ayat 232 sebagai asas jawapan untuk diterangkan oleh Ustaz Muhammad Faizul. Silakan Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Faz, Al-Fadhil Ustaz Faizul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang ke-232 kita nak baca insya-Allah sama-sama, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza talaqtumun nisaa فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat yang ke-232 dan dinyatakan dalam ayat ini, Ustaz, ya, iaitu bila istilahnya fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza taradau bainahum bil ma'ruf. Kali ini ada alif lam bil ma'ruf tu kan, bukan bil ma'ruf sahaja. Jadi mereka sudah berbincang, dah redha untuk menunaikan tanggungjawab yang sepatutnya. Kadang-kadang ada orang tak tahu tanggungjawab, Ustaz, kan. Dia rasa macam dia duduk je lah, relax, suami tak payah. Dia pasal dia tengok isteri je dah ada kerja kan, ataupun si isteri pun kata saya duduk relax je, tunggu je makanan sampai dan itu je lah tanggungjawab saya melayan suami. Contohnya kan, dia tak tahu al-ma'ruf itu. Tapi bila dah berpisah ataupun
ada pertikaian itu, mereka baru sedar, rupanya saya ada tanggungjawab. Jadi bila mereka nak bergabung ataupun nak kembali semula itu, yang si keluarga cakap tak payahlah kan. Macam mana Ustaz melihat ayat ini bagi senario yang berlaku dalam masyarakat sekarang, nurtizen ke netizen ke, dia memberi pendapat tak payah kan. Nurtizen kata payah, teruskan kan. Betul. Netizen kata tak payah. Macam mana Ustaz? Ayat ni menggambarkan realiti masyarakat sosial kita. Kalau kita tengok bangsa Arab pun pada zaman Nabi SAW pun begini keadaannya. Ada campur tangan orang yang ketiga. Sama ada keluarga ataupun kawan-kawan ataupun orang yang di sekeliling ataupun orang asing. Jadi dalam maqasid perkahwinan dalam Islam ini adalah lil dawam. Maksud dalam bahasa Arab, dawam ni dia continuous. Mesti perkahwinan itu mestilah bersifat berpanjangan lah. Jadi Islam mengelak daripada berlaku penceraian. Dan penceraian ni adalah benda yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Jadi menunjukkan bahawasanya perkahwinan ini adalah Allah nak benda ni continuous, berlangsung. Tetapi bila berlaku perkara-perkara yang tak dapat nak dielakkan, maka Islam di sana memberikan jalan keluar, iaitu dengan bercerai dengan cara yang baik. Namun apabila bercerai, berlaku penceraian, mungkin macam Ustaz sebut tadi, berlaku maksudnya barulah sedar tentang kebaikan pasangan masing-masing bila duduk sorang-sorang dalam bilik. Aku ni nak buat apa ni? Isteri tak ada, yang suami, si isteri pula kata aku ni suami tak ada. Jadi maka di situ berlaku alternatif untuk mereka kembali berbaik semula. Tapi biasalah bila ada proses nak berbaik semula ni, ada golongan yang akan masuk campur, yang melihat yang kita kata sebagai orang luar ni, yang tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya dalam rumah tangga. Sebenarnya kita ni masyarakat awam ni, kita tidak tahu kecuali hanyalah maklumat-maklumat yang sedikit. Sebahagian kita dengar sebahagian pihak sebelah, pihak isteri, tapi tidak mendengar pihak suami. Pihak suami tidak mendengar pihak isteri. Sebab itu bila di mahkamah, kedua-dua pihak boleh berbicara atau boleh menjelaskan apa yang masalah yang berlaku. Cuma kita netizen ni, kita lebih suka untuk menghukum ataupun membuat keputusan berdasarkan kepada maklumat yang kita ada. Jadi sebab itu kita terbabas. Dekat blog tu kan, dekat surat khabar tu lagilah sensasi ya. Jadi ini berlaku juga pada zaman Nabi SAW dengan para sahabat, yang mana seorang sahabat ini apabila adik dia nak berkahwin semula dengan isteri dia ataupun nak dengan suami dia, nak merujuk balik, dia halang. Maka turunlah ayat ini. Yang kata urusan suami isteri itu elok diserahkan kepada mereka untuk membuat keputusan. Jadi sebab itu perempuan ataupun wanita yang diceraikan yang masih dalam iddah, dia sebenarnya statusnya adalah masih lagi isteri orang. Jadi sebab itu tidak boleh wanita yang di dalam iddah itu dirujuk. Sebab dia masih lagi status isteri orang, tetapi isteri yang dicerai tetapi dalam iddah, yang mana masih lagi dalam tempoh yang boleh kita kata sebagai boleh rujuk kembali perkahwinan tersebut dengan tanpa ada akad yang baru. Jadi itu istilah dan kefahaman juga untuk masyarakat umum kan, bahawa rujuk tu maksudnya tak payah aku terima nikah balik semula ya, nak perlukan wali balik ya, terus sahaja. Itu kefahaman rujuk berbanding dengan kalau sudah habis iddah tersebut, maka kalau sudah pun selesai, maka kenalah membaharui kepada akad sebentar yang kita ulang ataupun nyatakan pada peringkat awal. Jadi kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatain ya اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time,
setiap hari jam 12 tengah hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat. Infak. مجاهينا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita kembali dalam My Quran Time, Quran Salat Infak dalam sesi ulang kaji pada halaman yang ke-37 hingga halaman yang ke-40, dan sebentar tadi sudah pun kita melihat beberapa permata daripada halaman yang ke-37, dan sebentar tadi ayat 234 di awalnya bercakap tentang mereka, ya, pasangan Ustaz ya, yang ditinggalkan suaminya meninggal, dan syarat di sini bagi iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Jadi mungkin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Faizul untuk menjelaskan tentang mengapa kalau iddah talak raj'i itu ialah 3 quru', ya, lebih kurang 3 bulan lah kan. Tetapi kalau suami meninggal ini sampai 4 bulan 10 hari, lama tu kan. Dan mungkin kat situ juga Ustaz boleh ceritakan kalau bila bercakap tentang iddah ini, ada orang tak faham kan, mungkin iddah ni dia kena tunggu, tapi kalau dia tak tunggu, dia kahwin juga dalam masa iddah tu, apa jadi pada perkahwinan tersebut? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan iddah, perbezaan di antara iddah isteri yang kematian suami dan juga isteri yang dicerai. Jadi iddah berbeza tersebut mempunyai hikmah yang sangat besar yang Allah SWT letakkan sebagai hukum yang kita patut kita perlu ikuti. Jadi iddah ini bertujuan, antara tujuan utamanya adalah untuk nak memastikan wanita tersebut, dia punya rahim dia itu adalah kosong ataupun bebas, bersih daripada nasab suami yang sebelum ini. Jadi bagi iddah isteri yang dicerai adalah selama 3 kali bersuci ataupun 3 kali haid. Jadi mengambil kira aspek tersebut yang memang untuk tujuan untuk nak memastikan rahim wanita tersebut adalah bebas ataupun bersih daripada sebarang bentuk nasab lelaki yang suami dia sebelum ini. Tetapi iddah bagi kematian suami ini bukan hanya mengambil kira aspek rahim tadi. Maka iddah yang kematian suami ini mengambil aspek emosi juga.
Emosi. Sebab seorang wanita yang kematian suami sudah tentu dia akan sedih. Dan dia perlukan masa yang panjang untuk bukan nak melupakan, maksudnya untuk nak move on. Kalau lelaki senang. Kan? Dia kata kubur merah pun boleh teruskan kehidupan. Tapi lelaki perempuan ini mengambil emosi. Maksudnya Allah SWT yang menciptakan wanita, maka Allah lah yang lebih memahami wanita. Jadi iddah itu diambil untuk pertama untuk rahim, yang kedua untuk berihtiyat lagi, untuk nak menjaga lebih lagi, untuk nak memastikan rahim tadi bersih. Yang ketiga adalah dari sudut emosi wanita tersebut, dan yang keempat adalah daripada sudut keluarga si lelaki tadi. Sudahlah mereka kehilangan anak lelaki yang akibat kematian. Tiba-tiba si isteri pula berkahwin lain dah. Dalam tempoh yang sangat singkat. Jadi untuk nak menjaga kedua-dua pihak, perasaan ataupun emosi ataupun sistem yang kita sebut sebagai sistem kekeluargaan kita itu, jadi tempoh bagi wanita yang kematian suami ini, dia punya iddah dia tu lebih panjang daripada isteri yang dicerai secara biasa. Jadi itulah antaranya untuk nak menjaga hubungan di antara kekeluargaan, di antara kedua-dua pihak. Baik. Cuma bila bercakap tentang iddah ni Ustaz ya, sebenarnya bila iddah tu apa benda yang tak boleh dibuat, yang boleh dibuat oleh adakah beza di antara iddah talak raj'i tadi ataupun iddah wafat tadi? Apa yang boleh dibuat, tak boleh buat? Pasal ada yang kata tak boleh keluar kan. Bila tak boleh keluar tu, 4 bulan 10 hari tu. Lama tu. Sebab dalam tempoh iddah kematian suami ini, antara perkara yang perlu si isteri buat adalah dengan berkabung. Jadi berkabung yang dimasukkan dalam Islam adalah tidak memakai wangi-wangian, tidak memakai perhiasan, dan tidak keluar rumah dengan tanpa ada tujuan, dan tidak dibenarkan untuk berkahwin lah. Itu yang utamanya. Dan jika tempoh tadi memerlukan wanita tadi untuk keluar bekerja, maka dia dibolehkan dengan kadar yang hajat saja, dengan kadar keperluan, ataupun untuk nak mendapatkan bekalan makanan, ataupun untuk nak memastikan kehidupan dia itu dapat diteruskan dengan baik, maka jika ada darurat ataupun keperluan, maka dia dibolehkan untuk keluar rumah. Contoh nak pergi hospital, ada check up. Ya, boleh, tak ada masalah. Ya, jadi itu adalah panduan untuk bagaimana Islam mengambil kira segala perkara saat ini, kekeluargaan, emosi, keperluan. Dalam masa yang sama ialah iddah ini, sebentar tadi bila kita bercakap tentang ada orang yang dia tak kisah pasal iddah kan, ataupun dia tersilap kira pula kan. Dia tersilap kira, sepatutnya 3 kuruk ataupun 4 bulan 10 hari, dia pakai 3 kuruk aja. Dia tak belajar habis kan. Jadi masuklah seorang meminang dan kahwin. Apa jadi pada perkahwinan tersebut? Jadi perkahwinan yang dilaksanakan pada ketika dalam tempoh iddah, maka disebut sebagai akad perkahwinan yang fasid. Yang tidak sah. Jadi mereka perlu berpisahlah kalau perkahwinan yang dilakukan pada waktu iddah. Jadi sebab itu masyarakat perlu berhalusi. Sebab kita ada perkahwinan yang sah di sisi syarak, dan ada perkahwinan yang tidak sah di sisi syarak sekiranya tidak mengikuti syarat-syarat dan juga rukun-rukun yang ditetapkan. Antaranya adalah berkahwin ketika mana dalam tempoh iddah. Itu satu perkara yang berdosa besar. Berdosa besar lah ya, dan memberi kesan juga sebenarnya anak yang lahir daripada perkahwinan si ibu masih dalam iddah lagi kan. Jadi banyak kesan, kemudian bercakap tentang mirath ya, banyak implikasi yang akan berlaku jika ilmu ini tidak dimaklumi dengan sebenar-benarnya ataupun tersilap kira kan. 4 bulan 10 hari tu malam tu pula kan, padahal istilah asyra ini adalah siang dan malam kan. Maksudnya habis malam barulah dikira hari yang ke-10. Jadi kalau nak selamat ni pada hari ke-12 tu okey lah kan. Janganlah tergesa-gesa sangat, sebagai panduan bersama untuk kita dalami pada halaman 38. Kita ingin baca seterusnya pada ayat yang ke-240 ya, muka surat yang ke-39 itu. Sama-sama kita melihat ayat ini masih lagi bercerita tentang suami yang meninggal dan meninggalkan isterinya.
Silakan Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Faizul, double F today ya. Oh, double FT. Double F. Double FT. Double FT ya, subhanallah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran, tengok-tengok lemang tu kan nanti apa tu habis top up. Masih mood raya lagi. Masih Ustaz? lagi ya. Okey. Tapi dia punya ulang kaji ni ni sikit Ustaz ya. Oh, insya-Allah. Bagus Baik, jadi ayat 240 kita baca, panjang juga ayat dia. Mari kita cuba insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim kita bacaan daripada ayat 240 bercerita tentang orang-orang yang mati dalam kalangan kamu dan meninggalkan isteri hendaklah membuat wasiat untuk isterinya nafkah hingga setahun. Kita maklum tentang 4 bulan 10 hari tetapi di sini muncul setahun. Mana satu sebenarnya yang perlu kita beri perhatian? Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Satu perkara, saya petik dulu poin yang Prof dah sebut, kita sedar, oh saya sebenarnya boleh buat itu dalam bulan Ramadan. Kan? Itu antara clue lah untuk saya. Prof silakan bagi nasihat. Baik, yang ni sebenarnya bukan, ini masalah yang biasa juga yang kita hadapi dan kita perhatikan kawan-kawan kita. Sebagai contoh, saya pernah waktu belajar dahulu, ada kawan yang isap rokok. Tapi bulan Ramadan dia boleh berhenti. Maknanya sebenarnya boleh berhenti. Dia tak berbuka pun dengan rokok. Ada orang dia buka dia buka dengan isap rokok. Tapi ni dia tak buka dengan isap rokok, dia boleh berhenti dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan dia start isap rokok balik. Jadi yang ni saya kira sama juga dengan perkara lain. Ada yang mungkin orang dia suka tonton movie ataupun tonton perkara yang tidak elok, tapi waktu Ramadan dia boleh berhenti. Menunjukkan yang pertama, dia ada kekuatan sebenarnya untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dia memerlukan sistem sokongan itulah, support. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali
kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji 4 halaman ke-37 hingga halaman yang ke-40 dan alhamdulillah ya kita sama-sama belajar pada bulan Syawal ini dalam keriangan Syawal saat ni raya ni kita masih lagi kita melihat tajuk ni agak serius tetapi ini peluang kepada keluarga kita didedahkan dengan hakikat. Kalau awal tadi tu ada yang kata mungkin saya tak berpisah secara talak kan tetapi mungkin akan berpisah secara wafat kan pasal pertemuan tu ada perpisahan. setiap pertemuan ada perpisahan. Pertemuan yang tak disangka. Lain macam lagu lah. Lagu lain tu. Okay. Nanti kita dengar daripada Ustaz Tarah kecuali Ustaz Faizul pun ada lagu khas ni kan malam ni pada hari ni. Baik. Jadi kita melihat kepada ayat 240 tadi bercerita tentang setahun perlu disiapkan mata' iaitu nafkah Ustaz ya dalam ayat ini. Tetapi kita maklum sebelum ini 4 bulan 10 hari maksudnya kalau dia tak mampu bekerja mungkin ahli keluarga kena mencari menjaga kepada si isteri balu tadi itu bersama anak-anak yang ada kan. Tetapi apa beza ayat tadi 4 bulan 10 hari yang ini setahun pula mungkin Ustaz boleh jelaskan? Baik, ini antara persoalan ataupun perbahasan yang sangat menarik lah dalam isu iddah ini. Jadi ayat ini menurut para ulama terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan ayat ini dinasahkan dengan ayat 3 bulan 10 hari tadi. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Minta maaf. Kemudian ayat yang pendapat yang kedua pula mengatakan ayat ini tidak dinasahkan tetapi memperihalkan tentang tempat tinggal si isteri. Dan wasiat yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah wasiat Allah SWT kepada keluarga si lelaki. Maksudnya ataupun wasiat suami kepada ahli keluarga dia. Itu ada dua konotasi ataupun dua maksud lah. Maksudnya selain daripada isteri yang dah memang ada faraid, yang ahli keluarga yang mungkin tak dapat faraid. Ya betul. Okey. Jadi wasiat kepada maksudnya wasiat maksud kalau wasiat itu datang daripada Allah SWT maka dia adalah hukum syarak lah. Okey. Jadi hukum syarak yang perlu dihormati oleh ahli keluarga si lelaki iaitu membiarkan si isteri selepas mana kematian suami dia untuk tinggal di rumah suaminya selama setahun. Kemudian kalau tapi kalau contoh selepas iddah dia dah kahwin, maksudnya dia boleh keluarlah daripada rumah tersebut dan tidak terikat lagi dengan keluarga si lelaki tadi. Dia boleh duduk dekat rumah tu kalau sewa tu isteri ni kena bayar ke ataupun keluarga lelaki tu yang kena jelaskan bayaran untuk dia. Yalah dia bukan bekerja, kalau tak bekerja ataupun kalau bekerja ada duit pun siapa tanggungjawab kat situ? Tanggungjawab tu berbalik ataupun kembali kepada keluarga si lelaki untuk menyediakan tempat tinggal kepada si isteri yang kematian suami tadi. Setahun tu ya? Ya betul. Setahun, okey. Jadi sebab itu masyarakat kita mereka perlu faham apabila si isteri yang kematian suami ini maksudnya pertalian keluarga itu belum lagi putus. Sebahagian kita tengok masyarakat berlainan agama ke ataupun budaya kaum lain ke apabila kematian suami ini dianggap sebagai pemisah. So, dah tak ada apa dah, kita ni kosong-kosong. Tetapi dalam Islam dia menjaga kehormatan seorang wanita dan juga menjaga hak sebagai seorang bekas ataupun isteri iaitu hak untuk mendapatkan tempat tinggal dan juga hal-hal yang berkaitan dengan faraid dan sebagainya. Ya. Jadi kalau katakan yalah masyarakat kadang-kadang dia tak faham kan. Dia kalau boleh hari ni yang si suami tu meninggal, besok kau keluar daripada rumah pasal dia kena check out macam hotel kan. Dia ingat macam tu tetapi rupanya ada peraturan ini. Sebenarnya kalau berlaku masalah begini akhirnya kita pasangan yang si isteri anak-anak ini perlu merujuk pada siapa Ustaz? Mungkin ini nasihat besarlah kepada ramai yang kalau bercakap tentang kematian ini maksudnya ialah siapa-siapa je boleh meninggal anytime kan. Jadi apa kefahaman nak merujuk pada siapa ataupun memang kita si isteri si anak-anak pun berpada je lah, masyarakat tak faham nak buat macam mana, kita keluar je lah sehelai sepinggang kadang-kadang kan. Yang pertama sekali adalah apa yang disebut oleh Allah SWT dalam ayat ini adalah merupakan satu peringatan kepada ahli keluarga si lelaki jangan berbuat perkara yang boleh menyakiti si isteri. Jadi takwa lah, sisi takwa itu adalah penyelesaian kepada masalah ini. Kemudian jika berlaku penindasan dan sebagainya, maka si pihak isteri ini bolehlah ataupun anak-anak bolehlah merujuk kepada mahkamah syariah
untuk diselesaikan secara perundangan. Perundangan ya. Jadi maksudnya akhirnya kembali kepada mahkamah ya, Ya. kerana ada peraturan dalam al-Quran yang perlu dimaklumi ya, bukannya bila dia merasakan bahawa oh saya menumpang di rumah suami dan bila si adik-beradik datang kan dia pergi halau ya kepada Betul. isteri. Ini berlaku dalam masyarakat di kalangan di dada akhbar tentang peristiwa ini, yang kita doakan agar kita jelas ya, ayat 240 ini ada perlindungan ya kepada wanita, dan bagi isteri yang ditinggalkan kena tahu hak ini ya, dan anak-anak pun kalau mak tak tahu beritahu kepada mak kita boleh duduk kat sini setahun, dan tanggungjawab satu lagi yang Ustaz cakap tadi kan, tanggungjawab bila isteri ditinggalkan itu adalah keluarga suami kan, pasal kadang-kadang kau yang kahwin pandai-pandailah kau uruskan, rupa-rupanya bagi keluarga suami perlu menjaga kepada si isteri dan si anak itu dalam masa setahun lah kan. Betul. Tapi lepas itu anak itu masih lagi di bawah keluarga lelaki lah kan, itu yang digelar sebagai anak yatim. Sebab itu kita perlu sedarkan kepada masyarakat, faraid ini bukan hanya berbentuk wang ataupun harta benda. Okay. Sebab kita tengok orang suka berebut faraid sebab dia berupa harta lah. Harta ya. Tetapi faraid juga melibatkan hutang-hutang. Ya. Jadi hutang-hutang juga itu adalah merupakan hak waris yang perlu diselesaikan. Orang suka yang dapat saja. Ya, orang suka. Yang hutang tak nak. Okay. Bila kita meninggalkan harta banyak, ramai yang berebut. Tapi bila kita meninggalkan hutang, ramai yang meninggalkan. Tak nak berebut. Okey. Jadi rupanya faraid tu yang dapat pun dapat, yang hutang pun kena uruskan Ustaz ya. Betul. Jadi itu adalah kefahaman yang penting untuk diambil perhatian, dan sudah tentunya bercakap tadi tentang ahli keluarga kena kisah jugalah pasal hutang si suami yang meninggal tadi ya. Betul. Dan juga bila bercakap tadi tentang ada bahagian untuk si isteri ataupun untuk anak, semuanya itu adalah untuk menjaga kebajikan mereka selepas kepergian seorang bapa, seorang suami dalam sesebuah keluarga. Jadi ini pelajaran penting, dan di hujung pada ayat 242 itu Allah membuat kesimpulan bahawa ini adalah suatu ayat Allah bagi kaum agar kamu berfikir. Ayat 242 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, Fadil Ustaz Faizul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran. Ini kasih dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat menarik ya. Maka hari ini sedang berkumpul kebetulan. Ya. Sedang berkumpul bersama keluarga, bincang pula pasal ni. Jadi sangat-sangat topik yang peluang jarang-jarang Betul. Jadi alhamdulillah sama-sama kita ambil ilmu pada hari ini, alhamdulillah. Jadi ayat yang ke-242 kita nak baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Sadaqallahul azim. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu menggunakan akal untuk memahami. Ini adalah ayat penghujung tentang perundangan keluarga Islam, dan selepas ini ayat 243 bercakap tentang keluar daripada diyar, daripada rumah ataupun negeri, dan berkaitan dengan waqatilu fi sabilillah, iaitu berjuang berperang di jalan Allah SWT. Apa kaitan perundangan keluarga Islam dan berperang? Kita berehat sebentar, kembali semua selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
جاهنا وارزقنا تلاوته. Mana keadaan dah kucar kacir. Perang Khandak ni kan kita gali parit kan. Betul. Orang Islam gali parit. Jadi Rasulullah nak tengok apa keadaan musuh dah kucar kacir kerana angin kuat, ribut dan cuaca sangat sejuk. Lalu Rasulullah kata siapa yang berani pergi? Siapa yang berani pergi? Rasulullah kata dalam hadis disebutkan, dia kata Lailatul Ahzab wa qad ittakhadna rihan shadidah faqala Rasulullah ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum. Rasulullah kata tak ada ke seorang lelaki yang boleh bagi jadi pengintip, spy, tengok apa tentera musuh tengah buat. Semua sahabat tak berani pergi. Kerana siapa yang nak pergi mengintai tentera musuh, kemudian dalam malam yang gelap macam tu, kemudian dalam keadaan sejuk dan ribut, tak ada siapa yang berani. Lalu Rasulullah pun memanggil Huzaifah. Manggil Huzaifah. Huzaifah terus taat saja, mana tak bertikai. Tak ada pula kata sejuklah Rasulullah malam ni ataupun bahkan kalau dalam kisah tu Huzaifah dah dekat dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu memimpin tentera musuh. Dia dah berada dalam keadaan dekat. Dia kata dalam hadis, kalau aku panah memang kena Abu Sufyan. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Sedamai taman Firdausi, limpahan kasih, sayang sejati, seharum semerbak kasturi, mengharumi hidup insani, indahnya damainya keluarga yang bahagia. Itulah idaman impian setiap insan yang dahagakan belayan serta kasih dan sayang. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus mengurniakan kebahagiaan, barakah, petunjuk dan hidayah buat kita sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ambillah kesempatan berada di Syawal yang penuh barakah ini dengan kita saling menghubungkan kembali ikatan tali persaudaraan kita, insya-Allah. Safa. Ini peluang Ustaz ya. Peluang dan kita bersama dalam program Quran ini bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Faizul pada hari ini untuk mencerahkan pelbagai perkara yang mungkin tak berlaku lagi Ustaz ya, tetapi boleh berlaku pada masa akan datang. Dan kalau kita melihat temanya berkaitan dengan kalau ada perpisahan yang berlaku sama ada melalui talaq ataupun melalui wafat. Yang wafat tu confirm lah kan, memang berlaku. Siapa pergi dulu kan? Ada yang bincang kan, si suami pergi dulu ke si isteri pergi dulu. Tapi kadang-kadang topik ni tak nak bincang Ustaz kan. Awak nak suruh saya mati ke kan begitu. Jadi sensitif. Jadi Quran terus membawakan topik ini dan memang bercakap pasal mati ni memang topik berperang inilah kan. Jadi Ustaz boleh ceritakanlah bagaimana perundangan Islam dalam keluarga ini berkait dengan ayat 243, 244. Lepas ni nak cerita pasal Talut berperang, sanggup mati dan sebagainya. Silakan. Jadi ayat yang seterusnya ini adalah berbicara tentang golongan yang lari daripada perang. Iaitu mengambil kisah juga larangan daripada Allah SWT kepada mereka yang berlaku penyakit berjangkit taun di satu kawasan dan mereka tidak dibenarkan untuk keluar. Sebab apa mereka nak keluar? Sebab takut mati lah. Takut mati. Jadi antara penyakit manusia ini antaranya adalah takut mati. Takut mati. Kan? Maksudnya hubud dunia wa karahatul maut. Jadi larangan daripada Allah SWT ini untuk menyebabkan mengharam ataupun menegah daripada satu kawasan yang mana kawasan tersebut sekiranya ditimpa dengan taun, mereka tidak boleh untuk keluar daripada kawasan tersebut sebab mungkin akan membawa kepada kemudaratan yang lebih besar lagi kepada kaum lain ataupun penduduk lain. Jadi ayat yang seterusnya itu juga berkenaan dengan jihad fisabilillah. Jadi golongan yang tidak keluar berperang ataupun lari daripada berperang adalah disebabkan juga oleh ketakutan akan kematian. Jadi Allah SWT nak mengingatkan bahawasanya Allah lah yang menciptakan hidup
Allah lah yang menciptakan kematian. Dan itu bukanlah dalam ruang lingkup kita sebagai manusia ataupun hamba Allah SWT. Jadi kalau ayat yang ke-240 itu cerita pasal suami meninggal, akhirnya siapa yang meninggal dahulu pergi berperang ke duduk dalam rumah pun boleh meninggal. Jadi disiapkan peraturan-peraturan Ustaz ya. Maksudnya ialah peraturan dalam rumah dan juga peraturan di luar rumah bagaimana. Yang penting ialah syariat dan kebenaran itu yang diangkat dalam perpisahan kematian dalam sebuah rumah tangga ataupun perpisahan ataupun kematian di medan perang yang dinyatakan dalam ayat ini. Dan ayat 248 ya, sebenarnya ada cerita tentang tabut. Mungkin Ustaz boleh cerita sikitlah apa yang dimaksudkan dengan tabut. Di hujung itu dinyatakan inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Mungkin sedikit Ustaz. Jadi satu peristiwa tabut ini adalah satu kotak yang mengandungi katanya lah mengandungi perkara ataupun harta-harta ataupun alat-alat seperti tongkat Nabi Musa dan juga pakaian Nabi Harun dan sebagainya, dan juga mengandungi kitab-kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah SWT. Sebab kitab pada zaman tersebut diturunkan secara jumlatan wahidah, sekaligus dan berupa kitab. Jadi kotak tabut ini adalah satu kotak yang dianggap sebagai kotak yang suci di kalangan Bani Israel. Jadi sangat banyak peristiwa, dan antara yang berlaku di sini adalah ketika mana seorang pemuda daripada kalangan Bani Israel yang orangnya miskin, kemudian dilantik oleh Allah SWT sebagai pemimpin mereka. Talut. Jadi mereka mula mempertikaikan, boleh tak si Talut ini menjadi pemimpin kita sedangkan dia orang yang miskin, yang tidak ada kedudukan. Tapi dengan sebab mereka ini engkar dan juga tidak beriman dengan apa yang Allah SWT tetapkan, dan juga dengan karamah yang diberikan oleh Allah SWT kepada Talut ini, orang yang soleh. Jadi mereka mengingkari perkara tersebut dan mendapat kemurkaan daripada Allah SWT. Sehinggalah Allah SWT mengembalikan balik tabut tadi kepada Talut sebagai penguat kepada bahawasanya Talut ini antara manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT dan diberi kekuatan untuk memimpin Bani Israel. Jadi tabut itulah sebagai satu perkara yang amat suci lah ya, yang dinantikan. Dan apabila bercakap tadi tentang Talut, ada kaitan dengan perjuangan, ada kaitan dengan bersedia menghadapi kematian yang sebenarnya boleh datang pada bila-bila masa. Dan inilah sebahagian daripada isi kandung bagi 4 halaman pada muka surat yang ke-37 hingga muka surat yang ke-40 surah Al-Baqarah. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mencerahkan, memberi hidayah, memimpin kita pada segenap masa, sama ada dalam menguruskan rumah kita ya, dalam rumah dan juga di luar rumah Ustaz ya. Semangat perjuangan itu ya, bukan sekadar untuk membina dalam rumah tetapi juga untuk di luar rumah agar kita bersedia untuk menghadapi satu saat yang pasti yang namanya adalah mati. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di hujung ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Faizul untuk kita berdoa agar Allah terus beri kefahaman kepada kita semua masyarakat bersama Al-Quran. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amalan mutaqabbala wardallahu 'anna walidina wa masyayikhina wa muallimina wa an awliya ajma'in. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa dan amal kita pada bulan ini dan pada masa-masa yang seterusnya, pada masa yang lepas. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Faizul Azmi, pensyarah daripada Universiti Islam Zainal Abidin, Uniza Sultan Zainal Abidin ya. Okey, dan saya ucapkan terima kasih juga pada Ustaz Tarmizi membetulkan ya, kerana orang Terengganu mesti kena tahu sensitif. Okey, baik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah, dan terus kita akan mendalami pada
pada halaman baru. Dan jangan lupa untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform kita berkongsi sumber keuangan, kita berkongsi idea bagaimana ya nilai-nilai Al-Quran ini dapat kita angkat dan sebarkan di dalam masyarakat, kerana kita tahu bahawa tanpa hidayah daripada Al-Quran, pengurusan keluarga, pengurusan masyarakat kita akan tunggang langgang, kerana inilah panduan yang Allah berikan pada Nabi Adam dan juga kepada kita sebagai Bani Adam untuk meneruskan perjalanan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang, My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين